أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu yakni orang-orang yang bersabar, yang diberi kabar gembira itu orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka pun berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jualah kami kembali. Ayat sebelum ini menyatakan manusia yang bertanggungjawab memikul tugas-tugas Islam, kemudian mereka rela berkorban pada jalan Allah, dan mereka ini memohon pertolongan dengan sabar dan salat. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada mereka berita gembira, kabar gembira kepada mereka, dan kabar gembira ini sebenarnya apabila datang daripada Allah Subhanahu wa taala tentunya sesuatu yang sangat menyukakan. Yang sangat menyukakan mula jadinya kerajaan Allah, mula jadinya itu surga. Kemudiannya, siapa sebenarnya orang yang mendapat berita gembira yang mereka ini rela mengorbankan nyawa, harta benda pada jalan Allah? Allazina idza asabathum musibah, iaitu orang yang apabila ditimpa sesuatu kesusahan yang menimpa seorang ini terlalu banyak. Musibah nakirah. Nakirah artinya perkara itu tidak ditentukan. Tetapi berbeza orang, berbeza pula musibah itu. Nabi-nabi dan orang yang mempunyai kedudukan yang lebih hampir kepada Allah lain daripada musibah yang diterima oleh orang biasa. Seolah-olah musibah ini ada sukatannya di sisi Allah, ada saiznya, ada ukurannya, ada jenisnya. Yang menimpa orang biasa tak perlu sebenarnya besar-besar, sebab musibah yang kecil pun dia sudah lari. Oleh kerana itu, yang menimpa mereka cukuplah yang kecil-kecil pun sudah menguji mereka. Ujian yang kecil pun sudah gagal, perlu apa ujian yang besar-besar? Ujian yang besar menimpa Nabi. Sebab itulah Nabi menyatakan asyaddun nasi bala'an al-anbiya'u summal amsalu. Yang paling hebat sekali ujian ini ialah Nabi-Nabi. Kemudian selain daripada Nabi itu yang lebih rendah. Yang Nabi itu besar. Asyaddun nasi bala'an. Bala yang menimpa seseorang itu untuk dilihat bagaimana orang yang berjaya ada dalam ujian. Bala ujian, musibah, bala petaka, dan ini ujian yang disebutnya walam buanakum dahulu. Orang yang berjaya ialah mereka yang sanggup memutuskan hubungan dengan dunia ini demi untuk berpegang kepada hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang yang berjaya. Seseorang tidak berjaya kalau hubungan dengan dunia ini lebih besar, lebih kukuh daripada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia redha putus dengan Allah asalkan dengan dunianya dia tidak putus. Dia redha ruginya dengan Allah asalkan perniagaan dunianya tidak rugi. Orang gagal orang ini. Hubungan dengan dunia ini berbagai-bagai rupanya nyawa, harta benda, kadang-kadangnya anak pinak, kadang-kadangnya kedudukan, kadang berbagai-bagai hubungan kita dengan dunia yang kita sayangkan kepada dunia ini. Tetapi bagi orang mukmin, hubungan dengan dunia ini akan disayanginya jika tidak menjadi penghalang kepadanya, tidak menjadi penghalang kepada hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala.
Jika diberi pilih kepadanya salah satu, sama ada hubungannya dengan dunia yang dipertahankan ataupun hubungan dengan Allah yang perlu dipertahankan dengannya, maka dia tidak akan ragu-ragu lagi untuk mempertahankan hubungannya dengan Allah. Ini orang yang berjaya. Dinyatakan dalam ayat ini, alladzina idza asabatuhum musibah, orang yang ditimpa, orang-orang yang apabila ditimpa oleh sesuatu kesusahan, sesuatu musibah ni bala, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, mereka pun berkata sesungguhnya kami adalah kepunyaan Allah dan kepada Allah jua kami kembali. Ini orang yang berjaya di dalam ujian. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Bacaan satu perkara, tetapi penghayatan makna satu perkara. Kita juga bila mendapat berita-berita kemalangan, kematian, malapetaka, kita pun sebutlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak kat mana tu sebenarnya, kita sebut saja, tetapi ayat mengajarkan kita menghayati apa yang kita sebutkan itu. Ya, kita sebutkan ini menuntut daripada kita supaya kita terima saja perkara itu, sebabnya kita sendiri milik Allah dan kita sendiri milik Allah. Kita akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua barang-barang dalam dunia ini kita tinggal semua. Kita tinggal. Jadi jika seorang itu mati, maka dia terima kenyataan bahawa dia tinggal segala-galanya. Dia tinggal barang-barang yang dia sayangi. Dunianya dia tinggal, rumah tangganya, keluarganya dia tinggal kerana dia ingin pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini bukan tidak menyatakan begini, tidak menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi zahibun. Kami ini datang daripada Allah dan kami akan pergi. Tidak pergi. Dia balik. Kalau balik seorang itu, kami kepunyaan Allah dan kami nak balik kepada Allah. Dia balik ni artinya dia pergi kepada tempat yang dia datang. Jadi kalau seorang itu dia pergi kepada tempat yang dia datang dulu, dia datang daripada Allah, dia balik kepada Allah. Jadi perkara ini bukan luar biasa. Hanya sudah masuk dalam kepala kita bahawa kita pergi kepada Allah. Sudahlah dipaksa tempat yang kita tak mau pergi, dipaksa pergi, padahal kita pulang. Sebagaimana seorang anak, dia pulang ke pangkuan ibunya. Apa ini susah? Dia takkan susah. Dia balik kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil untuk memberi kepadanya haknya dan memulangkan kepada orang lain hak orang lain. Keadilan begitu. Dalam dunia kita tak capai sebenarnya. Kita tidak mencapai keadilan yang seumpama ini. Tak capai. Dan kadang-kadang kita juga tidak rela untuk mencapai. Kita mau hak kita. Hak orang kadang-kadang hak kita juga. Ini susah. Jadi kalau begitu tidak adil di sini. Tak adil. Ini tidak boleh diselesaikan. Selesailah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita milik Allah dan Allah Subhanahu wa taala kita akan pulang kepadanya. Musibah apabila menimpa seseorang sepatutnya meninggalkan pengajaran yang berguna kepadanya. Apabila ditimpa penyakit umpamanya sebagai musibah, seharusnya menjadi pengajaran baginya. Dia tidak akan mengulangi lagi, malah dia akan cari lagi kesilapannya di mana sehingga Allah mengujinya begitu. Untuk dicari dan dia akan undur ke belakang di mana tempat yang dia silap itu, dia tarik balik. Ini tujuan daripada sesuatu musibah menimpa seseorang itu. Jika tidak ada tindakan seumpama ini, seseorang tidak berubah, tidak mengambil pengajaran daripadanya, maka dirinya sendiri adalah musibah. Bukan sekarang musibah suatu perkara yang lain, manusia suatu yang lain. Kalau perkara itu lain, maka manusia seharusnya terdidik dengan musibah itu. Jika tidak terdidik, maka manusia sendiri musibah. Dia sendiri musibah sebab sudah tidak ada pelajaran lagi yang boleh diajar kepadanya. Manusia dia boleh bermula daripada tadika. Kalau tadika pun tak cukup lagi, mau lebih rendah lagi, maka dia sendiri bermasalah. Sebenarnya tadika itu pendidikan pertama, pra-pendidikan. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi, kita adalah milik Allah. Nabi SAW apabila anaknya meninggal dunia, anaknya Ibrahim, Nabi cukup sayang sebabnya anak Nabi yang laki-lakinya seorang saja meninggal dunia. Bila meninggal Nabi, apabila berjumpa sahabat-sahabat lihat warnanya Nabi mengalir air mata.
Nabi sahabat bertanya, macam mana ya Rasulullah? Kamu kata meratap tak boleh, kamu menangis, anak kamu menangis, anak kamu mati, sepatutnya ini tak betul lah. Ada juga sahabat-sahabat ni dia datang mari dia nak kritik Nabi. Menangis katanya, anak sepatutnya tidak, sebabnya ini menunjukkan seorang itu lemah jiwanya. Nabi SAW menjawab kepada seorang, inna lillahi ma akhad wa inna lillahi ma akhadha ma a'ta wa lahu ma akhad. Sesungguhnya kepada Allah apa yang dia beri dan kepadanya juga apa yang dia ambil. Dulu dia beri kepada kita, kemudian dia ambil pula. Jadi itu kenyataan sebenarnya. Tetapi innal aina la tadma', mata ni dia berair katanya. Berair wa innal qalba la yahzan, dan sesungguhnya hati duka cita. Tak lebih daripada itu. Aku bukan meratap, mata ni keluar air katanya. Mata keluar air, hati duka cita. Barang ni aku faham katanya, ini adalah milik Allah dan dia ambil apa yang diberi dia dahulu. Nabi ajar. Jadi ini satu terjemahan kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita adalah milik Allah dan kepada Allah kita kembali. Kita disunatkan baca apabila kena sesuatu musibah yang menimpa kita ke siapakah, tak kiralah sama ada kematian ke ataupun bala-bala lain. Kita ambilnya inna lillahi, tak payah qalu ini setengahnya kita dengar qalu inna lillah. Kalau qalu tu mereka berkata, kita tidak. Kita nak cakapnya kita. Kita berkata inna lillahi, qalu inna lillah dengan penuh sugul. Tak ada bacaan tu tidak menunjukkan begitu. Qalu buang. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Bagaimana orang yang sedar bahawa hubungannya dengan Allah lebih kukuh daripada hubungannya dengan dunia. Jika perlu dia pergi hari ini, maka dia akan pergi jika Allah meradakannya begitu. Orang ini mendapat salawatun yang dilimpahi dengan berbagai-bagai kebaikan dari Tuhan mereka, wa rahmah dan rahmat, wa ulaika humul muhtadun, dan orang inilah yang mendapat hidayat sebab dia redha kepada Allah lebih dahulu dan Allah redakan kepadanya. Satu ketika seorang lelaki sedang tawaf di Kaabah. Sedang tawaf, dia tanya, dia sebut hal antara dina anni, kamu redha ke ya Allah terhadap aku, kamu redha ke ya Allah, dengan penuh kesedaran. Di belakang dia seorang Muhammad bin Idris, Imam Syafi'i duduk tawaf di belakang dia. Imam Syafi'i dengar orang ni, hal antara dina anni. Kemudian Imam Syafi'i kata, ya rajul, wahai laki-laki, kamu tanya Tuhan redha kepadamu, kamu redha kepada Allah dulu. Kalau kamu tanya Tuhan redha tak redha tapi kamu sendiri tidak redha kepada Allah, macam mana? Jual beli tak sah macam tu. Dia redha ni kena datang daripada kedua-dua pihak. Laki-laki tanya, mana anta? Siapa kamu? Ana Muhammad bin Idris. Aku Muhammad bin Idris. Rupa-rupanya nama Muhammad bin Idris ini sudah masyhur. Lalu lelaki itu pun datang peluk Muhammad bin Idris, kata, inilah orang yang aku cari lama dah, kata dia. Tak berjumpa. Baru berjumpa waktu tawaf. Tahulah dia peluk macam mananya. Kalau peluk lebih-lebih, tawaf pun tak jadilah. Macam tu. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah. Orang ini mendapat keberkatan daripada Tuhan mereka dan rahmat daripada Tuhan mereka, dan mereka itulah juga orang yang dapat petunjuk. Inilah dia orang yang sebenarnya menjual diri mereka kepada Allah dan Allah bayar kepadanya dengan bayar surga. Tidak mudah sebenarnya, mahal bayaran ini. Bersabar sebenarnya tidak ada makna, tapi bersabar pada waktu ditimpa bala, bersabar pada waktu kematian anak, kerugian harta benda, semuanya ini menunjukkan setakat mana seorang itu berjaya ataupun tidaknya di dalam ujian yang dilalui olehnya. Begitulah ayat mengajar kepada kita tentang kedudukan orang yang mempertahankan diri mereka, agama dan pegangan mereka, dan seterusnya. Inna safa wal marwata min sya'airillah, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.